Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghrina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jambilna bil afiyah. Wa ila at-ta'allum wat ta'lim wat tadhakkur wat tadhkir. Wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah. والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Al-Syeikh Al-Sayyid Abdullah ibn Umar ibn Yahya Al-Hadrami Al-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Tanya wa amma matlabu mubtilatis salati. Matlabu mubtilatis salati, tempat tuntut perkara-perkara pada menerangkan perkara-perkara yang menyebabkan batal sembahyang. Wa amma mubtilatus salati, dan adapun bermula perkara-perkara yang membatalkan salat itu, khabar, jawab amma itu khabar dia, fathna asyara, iaitu 12. 12 perkara yang membatalkan sembahyang, yakni di sisi musannif lah. Mungkin dalam kitab ni tak ada benda lain ada yang membatalkan sembahyang, dia tak sebut sini. Mungkin ada. Tu. Dan mungkin musannif lain, kitab-kitab lain ada banyak lagi ataupun kurang. Itu tertakluk kepada cara bahasan dia. Maka ada 12. Al-awwalu ay al-qismul awwalu, tu ataupun al-mubtilul awwalu, perkara yang membatalkan sembahyang yang pertama itu faqdu syarti. Faqdu syarti, bukan faqad syarata. Faqdu syartin, terbatasnya salah satu syarat. Terbatasnya salah satu syarat, ataupun tak ada lah, tak ada syarat tu. Min syurutiha, daripada segala syarat-syaratnya, syarat-syarat salat. Terbatas, tak ada syarat, salah satu syarat daripada syarat-syarat sembahyang, maka batal sembahyangnya, tidak sah lah. Umpamanya tidak menghadap kiblat, maka tidak sah. Tu walaupun syarat wajib sembahyang tu ada, tapi tidak sah sembahyang dia, kecuali orang yang diuzurkan. Orang yang uzur sembahyang fardu, contohnya dia uzur nak hadap kiblat, dia uzur nak tutup aurat, dia uzur nak ambil wuduk, dia uzur apa lagi, macam-macam lah. Yang syarat sah sembahyang tu dia uzur.
Dia wajib sembahyang juga, cuma nanti dia kena qada lah. Tu. Sebab apa kena qada? Sebab syarat sah tak cukup. Tapi seandainya kalau dia mati sebelum dapat qada tu, dah tak ada masalah. Makbul di sisi Allah SWT, sebab dia dah menunaikan sembahyang. Syarat wajib tu ada, syarat sah yang tak cukup. Maka dia kena buat sekadarnya yang dia mampu. Kalau boleh wudu, boleh hadap kiblat, boleh tutup aurat takat mana, takat tu lah. Itu kalau tak sempurna syarat-syarat sah sembahyang tu, maka kena iadah qada balik lepas dia sembuh. Tu bagi solat fardu. Dia kena iadah balik. kena ulang balik. Dan sembahyang yang dia buat masa tu dapat pahala lah. Dapat pahala, cuma dia panggil itu waktu darurah dia. Dia tidak sah dengan makna zimmah, bara'atu zimmah dah terlepas dah. Dia tak lepas lagi. Cuma itu nak lepas pada waktu tu je, sebab dia wajib sembahyang. Umpamanya orang yang beranak, yang berada di labor room, taruh tunggu tu contohnya. Orang kata lah kita tak nak bini lagi. Orang kata lah duk masuk labor room tu ada lah juga duk tunggu tu berapa jam tak tahu baru beranak. Contoh dia tunggu tu masuk azan, kena wajib sembahyang. Dah tak pakai untuk aurat elok, ikutlah cara dia. Cara dia ikut cara yang mampu lah. Ikut cara yang mampu. Sebab hari nak beranak ambil berapa jam pula dah. Doktor jerit situ. Tak sempat lah. Jadi situlah tempatnya. Kau sembahyang waktu tu. Dan suami tu kena peringat lah. Dia waktu-waktu sakit dia kadang-kadang lupa. Dia kadang-kadang mengaji dah, tapi bila waktu main sakit dia terlupa. Kita dah pernah kena tahu lah. Dah pernah kena orang dulu. Masuk hospital tengah duit. Kena bedah. Rasa macam tak erti apa tu. Nak kena sembahyang ke dah? Rasa macam bodoh. Sebab apa? Tengah sakit. Tengah sakit dia tak ingat apa kan. Tu Saya duduk hospital. Rasa macam macam mana nak sembahyang? Dia jadi macam tu. Dia jadi blur tu. Padahal mengaji lah. Tu kena dia panggil ujian dia. Waktu bila sakit itu lah. Sekarang tak sakit bolehlah kita cakap hak ni gugar mai kena sakit baru tahu, cari pula maklumat balik. Sebab apa? Lupa. Dia jadi blur. Iaitu faqdu syartin min syurutiha, sifat yang al-ithnai asyara, yang 12 as-sabiqati, yang telah terdahulu ia syurutiha itu. Yang dulu kita sebut dah syurut-syurut dia. Yang dia buat kotak tu saya lah. Dia buat kotak tu lah. Dia buat kotak tu. Dulu taharatul mahmul wal mulaqil munah. Jadi 12 ni kalau kita tak dapat salah satu saja daripada syarat sah sembahyang tu, maka nanti kena ulang balik, wajib. Itu mazhab Syafi'i. Tak payah kira lah mazhab lain. Kalau mazhab lain adalah dia punya uzur dia tu menyebabkan dia tak perlu ulang balik. Itu lain contoh lah kita mazhab Syafi'i. Amdan ay hala kaunil musalli amidan, hal keadaan orang yang sembahyang itu sengaja ia orang yang sembahyang. Dia sengaja meninggalkan salah satu syarat. Sengaja, saya saja aku tak mau hadap kiblat hari ni. Saya saja Allahu akbar, tadi tak sah. Tapi kalau tersalah, contohnya dia hadap kiblat, dia ingat sini dah, dia ijtihad sini dah, dan dia ingat sini dah, tiba-tiba dia sembahyang Allah lepas sembahyang baru tahu silap apanya. Wajib kena sembahyang lain. Dan sembahyang tadi tu kalau contohnya kalau ada hak qada yang lain yang lepas dulu tu, yang ada qada, tu sah pada hak tu untuk ganti hak qada. Kalau tak ada hak qada, maka sembahyang tu jadi sembahyang sunat. Jadi tak sia-sia lah walaupun tak menghadap kiblat pun. Cuma sembahyang fardu waktu tunai tu tak sah lah, hak tu kena ulang balik. Tu begitu juga sembahyang tanpa masuk waktu lagi. Tak masuk waktu lagi, sembahyang lepas habis sembahyang baru masuk waktu. Ingat masuk waktu dah. Sama. Itu dia sah pada kalau ada solat-solat qada yang lain, memada hak tu. Kalau tak ada solat qada hak lain, hak tu jadi sunat lah. Tapi kena sembahyang lain lah pada waktu solat fardu. Sahibul waqti. Walau bi ikrahin ay walau kana al-musalli, ataupun walau kana faqidus syuruti, walaupun adalah orang yang mengurangkan ataupun orang yang tak buat syarat-syarat tu bi ikrahin,
ai sabitan hasilan bi ikrahin, hasil ia orang yang sembahyang, orang yang kurang syarat tu dengan sebab dipaksa, yakni dipaksa yang diuzurkan syarak. Kalau orang tu ada benda tajam yang menyebabkan mencederakan kita, pistol, dan kita pula tidak ada kemampuan untuk lawan balik, maka itu sah untuk ikrah. Tapi kalau ikrah itu siapa dia? Anak kecil yang berumur 5 tahun, dia pergi cocok, dia ancam kita nak cocokkan kat kita lidi. Pakcik ni kalau tak, pakcik ni kalau buat juga benda ni, saya cocok. Dia pun takut. Tu tak kena. Itu bukan ikrah tu, sebab kita boleh mengelak. Lagi pula dia budak kecil. Lagi pula alat yang digunakan tu tidak mencederakan, iaitu lidi saja. Lidi tu boleh tepih ya. Au sahwan, ataupun sahwan, ai walau kana al-musalli hasilan, walau kana al-musalli hasilan bi betul lah, jahlan ke? Jahlan. Walau kana al-musalli jahlan ai jahilan. Jahlan ai jahilan. Khabar kana mahzuf. Ataupun walau kana faqidu syuruti jahlan ai jahilan. Jahil. Jahil ia seorang pun tidak dimaafkan jahil tersebut. Ini tak maaf. Sebab apa tak maaf? Lianna syarta, kerana bahwasanya syarat itu min khitabil wad'i, daripada ungkapan kata-kata ucapan kepada secara wad'i. Wad'i ini perletakan. Dia ada khitab wad'i, dia ada khitab taklif. Dia ada khitab wad'i, dia ada khitab taklif. Dia ada khitab wad'i, dia ada khitab taklif. Jadi secara mutlakon, sama ada sengaja ke, terlupa ke, jahil ke, dipaksa ke, semuanya itu batal kalau salah satu syarat tidak ada, kerana syarat itu merupakan khitabul wad'i, bukan khitabul taklif. Tu khitabul wad'i, bukan khitabul taklif, maka tidak dimaafkan. Kena buat baliklah. Wahwa, apa syarat tu? Al-istinaful bayani jawabun amma yuqal. Wahwa, dan bermula dia syarat itu khabar khitabullah, ialah khitab, ungkapan, cakapan, perakuan Allah Subhanahu wa taala oleh Allah Subhanahu wa taala, al-muta'alliqu, yang berta'alluq, yang bersangkut paut, ia khitab Allah sakut paut ta'alluq bija'li syai'i, dengan menjadikan akan sesuatu idhafat masdar ila maf'ulihi. Sababan itu khabar, itu maf'ul bih kedua. Patutnya maf'ul bih kedua lah, tapi disebabkan idhafat masdar kepada maf'ul, jadi sababan itu maf'ul bih saja. Maf'ul bih bagi ja'al masdar menepati makna fa'il dan menepati fungsi fa'il. Menjadikan akan sesuatu itu sebab, au syartan, ataf sababan, atau syarat, au mani'an, ataf sababan, atau penghalang, au sahihan, ataupun suatu benda tu ataf lagi sababan, au fasidan, ataupun fasid, ataupun batal. Di sisi mazhab Syafi'i, fasid dengan batal sama. Di sisi mazhab Hanafi beza. Okey. Di sisi mazhab Hanafi, kalau bab-bab berkaitan dengan ibadat ini batal, dalam bab muamalat ada yang fasid. Al-thani ay asy-syartu tsani, al-mubtilu tsani, ataupun al-amru tsani. Tu. Ada pun perkara yang kedua, bermula perkara yang kedua ataupun bermula perkara yang membatalkan yang kedua itu ialah faqdu rukni, ialah kurangnya satu rukun, tak buat satu rukun. Tu. Min arkaniha, daripada sebahagian daripada rukun-rukunnya, rukun-rukun sembahyang itu. At-tis'ata asyara, yang 19 itu, amdan ay hala kaunil musalliyu, hala kaunil musalli amidan, sengaja ia musalli, sengaja buat, sengaja dia tak buat rukun, maka batal selalu dah. Dia tak macam dulu tu, yang dulu kita takdir, kalau teringat baru patah balik ke tempat dia. Kalau
waktu sujud baru teringat, oh aku tak ingat tidak lagi, maka boleh batal balik. Tu tak dia tidak batal secara mutlak sebab dia tak sengaja, sebab dia syok ataupun dia baru teringat dia tak buat, bukan sengaja. Tu. Jadi dia sembahyang seorang-seorang, dia sengaja, tak apa aku tak buat rukuk kali ni, nak buat terus sujud. Batal kalau dah. Kena buat lain, ista'nafaha, hendaklah dia mengulangi semula sembahyang. Apa amdan tu? Tafsir qasidan, qasad ia musalli tu betul-betul nak tinggalkan rukun. Kerana apa batal? Ilat litawaqqufi wujudi bahiyatis salati alaihi ala rukni. Kerana terhenti ada diri sembahyang itu, hakikat sembahyang itu atas rukun. Sebab rukun ini adalah mahiyatus solah, diri sembahyang. Parti dia panggil apa? Dia panggil bahagian sembahyang. Dia panggil apa lagi ya? Bahagian sembahyang lah. Nak kata sembahyang itu mesti ada rukun-rukun dia. Tak ada salah satu rukun tak panggil sembahyang. Contoh sujud saja, tak ada sembahyang, tu sujud lain. Sebab tu sujud tilawah dengan sujud sahwi, sujud tilawah dia kategori sebagai makna solah, makna sembahyang, tapi bukan sembahyang. Sebab apa? Sebab dia menyerupai sembahyang. Sebab ada sujudnya, ada takbirnya, ada salam. Tapi tidak melengkapi seluruh sembahyang tu. Tu okey. Seolah-olah dia syibih sembahyang saja, dia bukan diri hakikat sembahyang. Jadi nak hakikat sembahyang mahiyatus solah, sungguh kena ada rukun-rukun dia kesemuanya tanpa kecuali sikit pun. Fa in kana sahwan, maka tafri'nya idza alimta zalikal mazkura. Tu okey. Maka apabila telah mengetahui ia oleh engkau akan demikian, kalau terkurangnya satu rukun daripada rukun-rukun itu dengan sengaja, batal sembahyang dia. Fa in kana sahwan, maka jikalau adalah ia musalli itu khabar sahwan, lupa ia, lalai ia. Lalai ia akan rukun tadi tu, terlupa, terlalai, tak buat, tak sengaja. Jawabnya atabihi biruknin. Atabihi biruknin, mendatangilah ia oleh musalli dengan rukun itu. Idza dzakarahu, apabila mengingati ia oleh musalli akan ruknan, akan satu rukun yang dia tinggal tadi. Fauran, secara lekah, secara segera. Fauran, secara segera. Tu bimujarradit tadzakkuri, dengan semata-mata ingat ia musalli tadi. Ingat, semata-mata ingat, aku tak buat lagi, terus kena pergi sana. Kalau dia tak buat lagu tu, maka kena buat semula sembahyang dia kerana sudah batal. Sebab apa dia saya saja, tak apalah, tak apa habis. Macam orang yang buat rakaat, orang yang sujud tanpa buat rukuk dengan sengaja, kebatal selalulah. Kena ista'nafah as-salah. Tu okey. Wa illa, dan jika tidak. Tu okey. Wa illa ay wa illam. Wa illam ya'ti bihi idza dzakarahu fawran bi mujarradit tadhakkuri. Okey. Wa illa ay wa illam ya'ti bihi idza dzakarahu fawran bi mujarradit tadhakkuri. Jikalau tidak sama sekali mendatangkan ia oleh musalli dengan rukun tadi, apabila telah mengingati ia oleh musalli akan rukun tadi, fawran, secara cepat, segera, dengan semata-mata mengingatinya, ista'nafas salatu, hendaklah dia memulai semula oleh musalli itu, maf'ulun bih, akan sembahyang, kena ulang balik sebab sudah batal. Jadi dalam bab rukun ditinggal ada dua. Satu dia tinggal dengan sengaja, satu dia tidak sengaja, tapi bila dia teringat dia tak pergi semula secara fauran, secara segera, maka kena dua-dua ini kena batal, iaitu kena ulang semula sembahyang dia. Wala yuhsabu ma fa'alahu ba'dal matruki,
dan tidak dikirakan barang naib fa'il ma tidak dikirakan barang fa'alahu yang telah membuat ia musalli akan barang ba'dal matruki selepas ditinggalkan ma fa'alahu tu. Okey, jadi contohnya dia terlupa buat rukuk, dia baru teringat dia terlupa buat rukuk, contohnya pada rakaat kedua. Dia baru teringat di sujud pada rakaat ketiga contohnya. Oh ya, aku tak buat rukuk tadi ni, rakaat kedua, maka kena bangun semula macam semalam kita kata, kena bangun semula, berdiri, mula rukuk, dan rakaat yang dia buat satu rakaat tu jadi lagha. Tidak dikira lah, la yuhsabu ma fa'alahu ba'dal matruk. Tidak dikira lagha liwuqu'ihi kerana berlakunya tu ataupun berlakunya ma fa'alahu. Apa situ boleh liwuqu'il musalli. Apa boleh? Kerana berlakunya musalli, berlakunya barang yang telah dibuatkan oleh musalli itu akan dia fi ghairi mahalli, pada bukan tempatnya, tempat ma fa'alahu, tempat barang yang memperbuat ia oleh musalli akan dia. Okay. Sebab apa dia jadi sebab apa tidak dikira? Sebab apa tidak dikira? Kerana dia telah melakukan satu benda, dia berada di satu benda, satu rukun, satu bahagian sembahyang yang bukan tempatnya. Sebab tempatnya adalah rokok tadi misalnya. Dia tapi tak buat rokok. Sepatutnya dia buat rokok, dia tidak buat rokok. Jadi apa-apa yang dia buat selepasnya, sujudnya, duduk antara dua sujudnya, kemudian qiyam rakaat lain, kemudian dan sebagainya, dia tak buat yang rokok yang rakaat kedua tu, maka tidak dikira. Sebab dia melakukan perbuatan, dikira melakukan perbuatan yang bukan pada tempat dia. Tempat dia ialah sekarang ni kena buat rokok dulu, bukan buat benda lain. Tiba-tiba dia tidak rokok dan teringat pada rakaat lain umpamanya, ataupun teringat pada rakaat yang sama, maka kena ulang semula perbuatan tersebut, barulah sah. Hatta sehinggalah, tidak dikira tu hatta sehinggalah, yakni yuhsabu dikira, ai ila, hatta dengan makna ila, sehinggalah ayyatiya bihi ai bil matruki, sehinggalah bahawa mendatangkan ia oleh musalli dengan dia, ai yakni dengan perkara yang ditinggalkan tadi. Itu apa? Rokok contoh, rakaat kedua tadi, kena datangkan semula rokok rakaat kedua tadi. Wa idza ata bihi, maka apabila telah mendatangikan ia oleh musalli dengan dia dengan al-matruki, dengan perkara yang ditinggalkan tadi tu, iaitu misalnya rokok tadi, bunia, maka dibinakan dia ala baqiyati af'alis salati, atas baki perbuatan-perbuatan sembahyang. Selepas dia buat rokok tu, kemudian silalah buat i'tidal balik, sujud balik, duduk antara dua sujud, sujud semula, qiyam pula, rokok, i'tidal, kemudian sujud. Ikutlah, itu baki sembahyang. Maka baru sah untuk dia buat rukun yang seterusnya. Kerana syarat sah rukun-rukun ni adalah sah rukun yang sebelumnya. Kalau tidak sah rukun yang sebelumnya, hal keadaan dia sedang buat rukun sekarang ni, maka tidak sah, kena ulang sebalik rukun tersebut. Tu. Wa idza bi falau tayaqqana tafra' idza 'alimta dzalikal madhkura, apabila telah mengetahui ia oleh engkau akan demikian itu, falau tayaqqana, maka jikalau meyakini ia oleh musalli fi akhiri salatihi, fi akhiri salatil musalli, pada akhir sembahyangnya, sembahyang orang yang sembahyang, au ba'da salamihi, atau baik kata akhiri salatihi, fi akhiri salatihi, ai falau tayaqqana ba'da salamihi salamil musalli. Okey, dua keadaan. Satu, dia yakin di akhir sembahyang, yakni pada tasyahud ke sebelum salam tu, ataupun di akhir, ataupun dia itu yakin selepas salam, habis dah sembahyang, dan wa qabla tanajjusihi, wa qabla tanajjusihi, tanajjusil musalli bi ghairi ma'fuwi, idhafat tanajjus kepada hi, idhafat masdar kepada fa'il. Tu
Tanajjasu tanajjusan. Sebelum terkena najisnya oleh musalli itu dengan sesuatu yang tidak dimaafkan syarak. Najis yang tidak dimaafkan syarak. Jadi dia bagi masalah, dia teringat, dia yakin waktu akhir sembahyang, ataupun dia yakin di habis sembahyang dah salam habis dah, hal keadaan dia itu belum sentuh najis yang tak dimaafkan syarak. Tu bersih suci lagi dah. Walam yatuliz zamanu, dan juga tidak sama sekali panjang ia oleh masa alladhi baina salamihi, yang mana alladhi baina ay alladhi thabata baina salamihi salamin musalli, yang sabit ia alladhi antara salamnya salam musalli wa tadhakkurihi, dan ingatnya musalli. Tu Selepas salam dia terlupa buat satu rukun dalam sembahyang. Maka kalau dia lepas salam itu dia belum sentuh apa-apa najis yang tidak dimaafkan syarak, lagi pula tidak lagi panjang masa pada uruf kata boleh lagi ni, pendek lagi ni, boleh masuk lagi dalam sembahyang. Tak tulu zaman, tidak panjang masa lagi, boleh lagi nak masuk ni. Kalau nak masuk ni tu okay, nak masuk balik ni sebab terlupa. Urfan ay fil urfi, kadar uruf, taraka sajdatan, telah meninggal ia musalli akan satu sujud, minar raka'atil akhirah. Sujud tu dia tinggal pada rakaat mana? Rakaat terakhir. Dia tertinggal. Maka apa nak buat? Dah salam dah, tapi tak sentuh apa-apa najis lagi. Sajadah, hendaklah sujud ia musalli itu. Akan dia sajadah, akan dia sajadah ni, sajadah ay sajadah al-musalli fi raka'atil akhirah lah tu. Okay, sujud ia yang untuk ganti rakaat terakhir ni, tak sujud tu. Tu masuk balik sembahyang lah. Jadi kalau lepas sembahyang tu, dia dah habis sembahyang dah baru teringat, maka kena niat masuk balik dalam sembahyang. Kena niat masuk balik dalam sembahyang. Dia tinggal apa? Dia tinggal sujud, maka ulang sujud je lah. Kemudian tasyahud balik, lepas tu salam balik tu ya. Kalau dia tinggal sujud tu pada rakaat pertama tu, kena ulang balik rakaat. Sujud rakaat pertama tu, lepas tu ulang balik rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat, salam. Siapa tu tinggal? Dan sebagainya. Dia bagi contoh ni. Ni contoh cari. Asalkan tidak sentuh najis lagi, ataupun kita kata tidak buat perkara-perkara yang membatalkan sembahyang, membatalkan wudu atau membatalkan sembahyang, dan dia itu tidak panjang masa. Kalau panjang masa kadar uruf, maka kena ista'nafah salat, kena ulang balik sembahyang. Wa a'ada tashahhudahu, dan mengulangi ia musalli akan tasyahudnya. Tasyahud musalli tadi kena ulang baliklah tasyahud akhir tu, dan sujud terakhir yang dilupa. Li wuqu'ihi, kerana berlakunya tasyahudihi, tasyahud tu berlaku qabla mahalli tasyahudihi, sebelum tempatnya tasyahudnya. Maknanya tadi sebelum dia salam, dia buat tasyahud dalam keadaan bukan pada tempatnya, sebab dia terlupa sujud. Jadi dia kena ulang balik sujud tu, kemudian masuk balik tasyahud, barulah boleh salam. Tu. Au min ghairiha, ataupun sujud yang selain daripada ar-raka'atil akhirah, sujud yang berada pada rakaat lain, rakaat ketiga ke, rakaat kedua ke, rakaat pertama ke, maka lazimahu raka'atan. Tu lazimahu raka'atan, maka melazimilah ia. Okey, melazimilah ia musalli tadi akan dia raka'atan, serakaat, iaitu serakaat dengan makna kalau dia itu tinggal contohnya pada rakaat ketiga, maka kena ulang serakaat balik lah. Lepas dia sujud tu, dia bangun balik, lepas tu rakaat keempat tu, kalau tu rakaat ketiga, kalau rakaat ketiga tu kalau dia lupa tu rakaat pertama macam tadi, masuk balik dalam sembahyang, sujud semula, lepas tu qiyam rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat. Itu. Qiyamlah ke mana-mana tu.
Likamalin naqisati, kerana untuk menyempurnakan yang kurang, bisa jadatin dengan satu sujud, mimma ba'daha, daripada barang yang selepasnya sujud, wa ilra'i baqiha, dan lara akan baqinya, baqi sujud jadi baqi sujud tadi, baqi daripada apa yang dia buat tu lah selepas sujud tu, dia tak buat, dikira tidak sah apa yang dia buat selepas daripada sujud tu. Sebab apa? Sebab dia tidak sujud lagi. Apa yang dia buat selepas daripada tu, sampailah habis dalam tu, tiba-tiba aku teringat lah, sujud aku tak buat lagi rakaat kedua, maka kena ulang semula sujud tu. Niat sembahyang, ulang semula sujud tu, kemudian bangkitlah rakaat ketiga, rakaat keempat sampai habis. Itu sembahyang sendiri. Kalau sembahyang dengan imam, lain. Sembahyang dengan imam kena ganti rakaat lah, kena naik rakaat. Tu okey, kena naik rakaat. Al-thalithu ay al-mubtilu thalithu, bermula perkara yang membatalkan yang ketiga ialah ziyadatu ruknin min arkanihal fi'liyati, ialah menambahkan akan satu rukun daripada rukun-rukun sembahyang yang bangsa perbuatan badan. Tambah satu rukun daripada rukun fi'li. Ini pun salah satu perkara yang membatalkan sembahyang. Seperti apa? Kaziyadati ay wa dzalika ziyadatu ruknin min arkanihal fi'liyati sabitun. Bermula demikian penambahan rukun daripada rukun sembahyang daripada bangsa fi'li, bangsa perbuatan itu sabit ia, kaziyadati ruku'in, seperti menambahkan satu rukuk. Lepas i'tidal dia rukuk balik, dia ingat sembahyang jenazah, sembahyang khusuf bukan, maka dia buat lagu tu, maka batal lah sembahyang dia. Au sujudin, atau bagi kata rukuk, kaziyadati sujudin, seperti menambahkan sujud, wa illam yatma'inna hatta royahnya, meskipun tidak sama sekali tamanninah ia musalli itu, ai fi ar-ruku'i zaid was sujud zaid, pada rukuk yang ditambah tu dan sujud yang ditambah, tidak tamanninah sekalipun batal. Au rakaatin, ataupun satu rakaat ditambah lagi satu rakaat yang tidak sepatutnya, maka batal sembahyangnya. Au ityanun niyati au ityanun niyati, ataupun mendatangkan akan niat, idhafah masdar kepada maf'ul, mendatangkan oleh musalli akan niat, dia berniat, mendatangkan niat, yakni dia berniat. Au takbiratul ihrami, ataf ityan, au takbiratul ihram, ataupun takbiratul ihram fi athna'is salati, pada tatkala ketika sembahyang. Jadi kita sembahyang ni ada dua takbir, satu takbiratul ihram, satu takbir intiqalan. Takbiratul ihram di permulaan sembahyang untuk mengharamkan kita membuat perkara-perkara yang membatalkan sembahyang. Tak kala sembahyang yang kita ada takbir Allahu Akbar tu dia panggil takbir intiqalat, iaitu intiqalu ruknin ila ruknin akhar, iaitu berpindah daripada satu rukun kepada satu rukun yang lain. Sujud kepada duduk antara dua sujud, duduk antara dua sujud kepada sujud semula kepada qiyam dan sebagainya, itu takbir intiqalat. Jadi kalau dia niat, kalau dia itu qasad, dia takbir gitu, bukan takbir intiqalat tapi takbiratul ihram, maka hukumnya batal. Begitu juga mendatangkan niat pada waktu ketika sembahyang, baru nak datangkan niat juga batal, ataupun memang didatangkan niat juga batal. Au ityanus salami, ataupun mendatangkan salam, assalamualaikum warahmatullahi, bila fi ghairi mahalli salam, pada bukan tempatnya tempat salam. Waktu rukuk pi sebut assalamualaikum warahmatullahi batal. Semuanya ini amidan ay hala kaunil musalli amidan, hal keadaan musalli itu sengajalah tu menambahkan rukun dengan sengaja.
mendatangkan niat dengan sengaja, bertakbiratul ihram, takbir itu niat, ataupun kita qasad untuk takbiratul ihram dengan sengaja, memberi salam pada bukan tempatnya dengan sengaja, maka batal. Ma'al ilmi bit tahrimi, beserta tahu dengan keharamannya. Beserta tahu dengan keharamannya, maka tidak boleh, batal lah. La li mutaba'ati masbuqin li imamihi, ay la tabtulu salatuhu. Tu okey. Boleh juga la tabtulu salatuhu, tidak batal ia oleh solatnya musalli li mutaba'ati masbuqin, kerana mengikut oleh masbuk, oleh makmum yang masbuk. Taba'a yutabi'u mutaba'ah, itu idhafah masdar kepada fa'il, mengikutnya oleh makmum yang masbuk, bagi li imamil masbuk, bagi imam yang masbuk. Bagi imam pada makmum yang masbuk. Jadi kalau imam, dia ikut imam, tak apalah imam bagi salam padahal dia baru rakaat pertama, tak apalah. Tu okey, imam bagi salam pada rakaat dia itu rakaat ketiga, tak apalah, walaupun fi ghairi mahallihi, sebab mutaba'ah. Bila mutaba'ah tak ada masalah belaka, kena ikut imam belaka. Faya betulu tafri'nya apabila idza alimta zalikal mazkura, apabila telah mengetahui ia oleh engkau akan demikian tersebut itu, yang tersebut itu semua itu dengan cara amidan, dengan cara sengaja, ma'al ilmi bit tahrim, bahkan dia tahu benda tu haram kalau buat benda tempat, bukan pada tempat dia, faya betulu dzalika salatu, maka batallah fayabtulu dzalika salatu, maka batalah oleh demikian salat. Litala'u bil amidi, kerana bermain-main oleh orang yang sengaja melakukan perkara tersebut. Wa i'radihi, dan berpalingnya musalli, orang yang sembahyang itu, an nazmiha, daripada susunan tertibnya sembahyang itu. Yang mana sembahyang sepatutnya tidak ada salam lagi, dia pergi buh salam dah, sepatutnya dia itu takbir istiqalah, dia pergi qasad tu buat takbiratul ihram. Bukan dia melakukan tempat wukuk ataupun berlaku yang suatu perkara tu, wukuk tu bukan pada tempat dia. Maka tu ada sumber unsur-unsur bermain-main ataupun unsur-unsur nak keluar ataupun nak eloknya, nak berpalingnya seseorang daripada tertib sembahyang. Ammasahiyu, jadi muqabil dia. Ammasahiyu, adapun orang yang terlupa. Wajahilut tahrimi, dan orang yang jahil akan keharamannya. Jadi at-tahrimi idhafat ismu fa'il kepada maf'ulnya, yakni jahil oleh seseorang akan haramnya. Kenapa jahil? Illatun li jahilin liqurbi islamihi, islamil jahil, kerana okey, kerana dekat Islamnya, Islam orang jahil dekat Islam dengan makna dia muallaf, baru masuk Islam. Dia baru masuk Islam, jahil. Jahil lah, baru masuk Islam. Au likaunil jahili nasyian, ataupun keadaan orang jahil at-tahrimat itu nasyian, beranak ia atau berkembang ia orang yang jahil itu bibadiyatin ba'idatin, pada satu kampung yang jorok jauh kali, minal ulama'i, jauh daripada ulama. Tu okey. Wa ziyadatul masbuqi li tabi'iyati imamihi, dan penambahan oleh makmum yang masbuk kerana mengikut imamnya, imam masbuk. Jawab, fala tabtulu salatu, maka tidak batal oleh sembahyangnya. Kalau terlupa, tersilap, tersilap tak apalah. Assalamualaikum warahmatullahi, dia mimpi apa semalam, dia bagi salam, tiba-tiba waktu rokok
Waktu rukuk dia pergi Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas habis warahmatullahi baru sedar, salam dah. Tu. Cuma dia tak cakap itulah. Dia cakap dalam hati, salam buat apa pula? Tak sengaja, tak apa. Jahil yang tak dimaafkan. Jahil yang tak dimaafkan batal. Jahil orang yang tak reti fardu ain, dia pun pergi buat lagu ni. Aku jahil. Tak ada batal. Sebab apa? Hang bukannya jom berulama, dekat ulama, tak mau pergi belajar. Siapa suruh? Batal juga. Tu. Fala betul. Jadi kalau lepas dia belajar nanti 10 tahun akan datang baru dia belajar. Aku batal pun selama ni. Wajib qada. Siapa suruh jahil? Tu ya. Fa in kana seolah-olah itu taghlidh bagi orang yang jahil. Taghlidh bagi orang yang jahil tanpa uzur. Fa in kana sahwan, maka jikalau adalah ia seorang musalli itu terlupa, au zada ghaira ma dzukira minal arkani, ataupun menambahkan ia oleh musalli akan selain barang yang disebutkan daripada segala rukun-rukun itu. Wahia, apa yang selain daripada yang tersebut pada rukun-rukun yang fi'li itu? Wahia al-qawliyatu ay al-arkanul qawliyatu, iaitu segala rukun-rukun qawli. Wairut taharrumi, yang selain daripada takbiratul ihram. Tu. Adapun jikalau dia lupa ataupun menambahkan selain daripada rukun-rukun yang tersebut itu, iaitu rukun-rukun fi'li. Mana? Iaitu menambahkan rukun-rukun qauli yang selain daripada takbiratul ihram. Takbiratul ihram tak boleh lah. Amdan ay hala kaunihi amidan, hal keadaan tambah rukun qauli itu dengan sengaja. Au sahwan, ataupun terlupa, ia terlupa. Kata kerir ai wa dzalika sabitun, dan bermula demikian itu, sabit ia demikian itu, kata keriri fatihati, idhafat masdar kepada maf'ul, iaitu mengulangilah oleh musalli akan fatihahnya. Wa tasyahhudi akhirin, dan tasyahud akhir la li'udhrin, bukan dengan sebab uzur, dia ulang. Tu dia ulang tu bukan sebab uzur saja dia ulang. Amin. Fahami? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dia ulang balik. Dia ulang 1000 kali. Maka jawabnya lam tabtul, maka niscaya tidak sama sekali batal ia ai salatuhu, salatul musalli, atau oleh sembahyang musalli, alal asahhi ai alal qaulil asahhi, atas pandangan yang asah. Makna pandangan yang sahih kata batal, khilaf lah sini. Pandangan asah kata tidak batal mengulangi rukun qauli, pandangan sahih kata batal mengulangi rukun qauli. Mengulangi rukun fi'li dengan sengaja batal, tak sengaja ataupun jahil li tahrimihi tak batal. Walakin, akan tetapi, yasjudu lisahwi, hendaklah sujud ia oleh musalli kerana lupa lalai fi fi'li ma yubtilu 'abduhu salata. Tetapi okey, jadi kalau dia buat dalam keadaan lupa rukun fi'li tadi dia tertambah rukun fi'li ke apa benda ke, tadi tu, ataupun menambahkan rukun qauli dengan sengaja ataupun terlupa, tidak batal sembahyang ni. Kemudian dia bagi walakin, kan tetapi, yasjudu lisahwi, hendak sujudlah ia oleh musalli tadi lisahwi, kerana lalai ia, lupa ia, fi fi'li ma, pada membuatkan akan barang yang yubtilu amduhu, yang membatalkan ia oleh sengajanya musalli as-salata, akan sembahyangnya. Jadi kalau kita i'tibar menambahkan rukun fi'li itu membatalkan sembahyang, tapi disebabkan dia terlupa, maka tak ada masalah. Tapi sunat sujud sahwi, sebab kerana kalau dia buat itu dengan sengaja batal sembahyang dia, maka sunat untuk sujud sahwi. Tu sujud sahwi antaranya lagi meninggalkan sunat-sunat ab'ad, membuat satu perkara yang boleh menyebabkan membatalkan sembahyang, tapi dengan sebab dia itu terlupa, terlalai, maka tidak membatalkan sembahyang, sunat sujud sahwi. Selain daripada yang tersebut, dia ada sunat sujud sahwi yang lain. Tu. Okey, terbuat suatu perkara yang bukan pada tempat dia ke. Okey. Jadi kalau buat sujud sahwi bukan kerana sebab-sebab yang disunatkan sujud sahwi, hukum dia batal sembahyang dia. Hukum dia batal sembahyang dia, batal.
Contohnya dia buat sembahyang sujud sahwi sebab apa? Sebab tertinggal sunat hai'ah. Sebab tertinggal sunat hai'ah. Maka batal sembahyang dia. Sebab apa? Sebab tidak dituntutkan sunat hai'at itu untuk dia sujud sahwi. Tu. Ar-rabi'u ay al-mubtilu rabi'u ay yataharraka harakatan wahidatan mufridatan, bahawa menggerak-gerak ia oleh musalli akan satu gerakan yang satu. Maf'ul mutlaq akan sebagai gerak yang satu. Ni maf'ul mutlaq li bayanin naw'. Maf'ul mutlaq untuk menerangkan naw', cabang dia, iaitu gerak kan. Harakatan wahidatan ni bukan bayanin naw'. Apa tu? Li bayanil adat, lebih kurang itu lah. Dan nak tunjukkan bilangan. Kalau bayanin naw' dia kena sifat dia, contohnya harakatan jamilah, contohlah. Harakatan jamilah, tu baru dibayanin naw' untuk menunjukkan jenis harakat dia tu. Ni harakatan wahidatan dibayanin adat, untuk menjelaskan bilangan harakat tu. Mufridatan, tu mufridatan ay hala kaunil mutaharriki mufridatan, hal keadaan orang yang menggerakkan tu, ataupun kita buat mufridatan tu sifat harakatan lah, sifat harakatan. Mufridatan sifat harakatan, satu harakat, satu gerakan yang melampau. Itu sifat dia bagi harakatan. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.